Alhamdulillah, malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab Risalah At-Tanbih 'Anid Dhalal liman arada dzal jalal, yang kita berikan nama terjemahannya pedoman bagi orang yang mengharapkan Tuhan. Karena orang yang mengharapkan Tuhan, iaitu mengharapkan keridaan Tuhan, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka ia di dalam usahanya untuk mendapatkan keridaan Allah dan juga kasih sayang Allah itu adalah sangat cermat dan sangat berhati-hati supaya usahanya itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dia terjebak di dalam perkara-perkara yang memperdayakannya sehingga akhirnya dia tertipu dan dipermainkan oleh permainan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Lantas bagi mereka yang betul-betul ingin mendapatkan keridaan Allah di dalam melakukan ketaatan dan juga melakukan tazkiyatul anfus, membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang mendatangkan kebencian Tuhan, perkara yang sangat asas ialah mereka itu sangat-sangat memerlukan bimbingan ilmu, sangat memerlukan nasihat yang berpandukan ilmu, terutamanya yang berkaitan dengan soal-soal tazkiyatul anfus atau mengenai tasawuf, dan juga di dalam hal-hal yang berkait namun disebut di dalam ilmu aqidah dan juga fiqh Islam. Oleh sebab itu, kepada mereka yang ikhlas, mereka yang betul-betul nak mencapai keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nak disingkapkan kepada mereka itu akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberi layanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan layanan rahmat yang khusus dan penjagaan yang khusus, maka mereka itu sentiasa mengharapkan bimbingan ilmu, dan mereka itu menjadi orang-orang yang sentiasa mendatangi akan majlis-majlis ilmu dan meminta nasihat dan pandangan daripada para ulama Rabbani agar apa yang sedang mereka lakukan dan amalkan dan apa yang terlintas di dalam pikiran mereka itu adalah benar-benar perkara yang benar, yang betul, yang tidak mengandungi akan kesilapan dan permainan dan perdaya iblis dan syaitan. Untuk itulah maka buku ini dituliskan sebagai suatu peringatan dan nasihat awal kepada orang-orang yang ikhlas dan jujur untuk mencari pedoman daripada Allah dan bimbingan dan juga keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat muka surat 3 dalam muqaddimah
InsyaAllah hari ini kita baca muqaddimah, ya. Setelah kita membaca pada bulan yang lalu, iaitu kata pengantar bagi terjemahan ini. Hari ini kita baca muqaddimah, ya. Terlihat situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ar-raji ila afi rabbih wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liman addabahu wa 'allamahu wa li jami'i ikhwanihi wal muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan menyebut basmalah, iaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan anjuran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang memperingatkan bahawa sesuatu amalan itu, ya, apabila tidak dimulakan dengan membaca nama Allah, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut Bismillah, maka Nabi kata amalan itu aqta', Nabi kata, iaitu terputus. Ya, terputus yang dikehendaki itu iaitu terputus daripada barakah. Bila terputus daripada barakah, apa maknanya? Maknanya terputus daripada inayah dan penjagaan Allah yang khusus. Kerana setiap amalan yang kita lakukan itu, ya, apabila kita melakukannya tanpa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu tidak diberi keberkatan oleh Allah. Jadi ada amalan yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kemampuan untuk beramal, kemampuan untuk melakukan satu-satu perbuatan, sebagaimana yang Allah berikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Lantas orang-orang yang kafir, yang musyrik, atau orang-orang yang tidak bersolat, atau orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka makannya, minumnya, pekerjaannya, usahanya tetap membuahkan kejayaan apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memenuhi akan syarat-syarat usaha. Namun bagi golongan yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dan mengurniakan akan suatu perkara yang khusus, pemberian yang khusus kepada mereka yang langsung datangnya daripada inayah dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perbuatan yang mereka lakukan itu manfaatnya berpuluh-puluh kali ganda dan faedahnya menyambung sehingga kepada batin hatinya dan sehingga kepada akhirat. Dan amalan yang ia lakukan itu, faedah dari amalan itu dapat dirasai dan dikongsikan oleh seramai-ramai manusia. Faedah yang begini, manfaat yang begini, yang disebut dalam agama kita sebagai barakah. Sebagai barakah. Jadi dengan barakah itu, maka menyebabkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang walaupun kelihatan sedikit, tetapi rezeki itu menjadi penawar bagi penyakit di dalam tubuhnya.
Rezeki yang halal itu menyebabkan tubuhnya menjadi sehat dan kuat dan terdorong rajin untuk beribadah. Rezeki yang sedikit itu menyebabkan fikirannya menjadi jernih dan terang. Rezeki yang sedikit itu menyebabkan dia dapat berusaha dan dia dapat bekerja untuk mencari rezeki yang halal seterusnya. Jadi walaupun rezekinya sedikit, dia dapat menyekolahkan anak-anaknya dan anak-anaknya dapat belajar di universiti. Ini rezeki yang halal, yang berkat. Sebab tu kita tengok, ya, ada orang pekerjaannya sebagai nelayan sahaja, tetapi kehidupannya bahagia, suami isteri, anak-anaknya taat kepada suruhannya dan mereka rajin dalam menuntut ilmu, ya, dan kemudiannya mereka melanjutkan pengajian di universiti, padahal pekerjaannya hanya sebagai nelayan sahaja. Tapi ada orang yang kaya raya seperti orang-orang kafir, namun kehidupan mereka itu penuh dengan penderitaan. Sehingga ketika mereka tua, anak-anak mereka menghantar mereka ke rumah orang-orang tua. Anak-anak mereka durhaka kepada mereka. Walaupun mereka orang-orang yang mempunyai rezeki zahir yang banyak, tapi mereka tidak bahagia. Ini apa yang membezakan ini? Yang membezakan itu ialah yang pertama, nelayan itu diberi keberkahan oleh Allah pada rezekinya. Yang kedua, tidak diberikan keberkahan. Begitu juga ada orang yang beliau itu walaupun usianya tua, tetapi umurnya berkah, badannya berkah. Maka walaupun tua, walaupun sakit, dia boleh menunaikan tahajud sehingga usianya penghujung umur. Umur 90-an boleh dipapah oleh anak dan cucunya untuk berdiri di tengah malam menunaikan solat tahajud. Ini adalah merupakan umur yang berkat, tubuh yang berkat. Tapi ada orang sebaliknya. Lantas dengan sebab itu, keberkatan ini apa? Keberkatan ini ialah penjagaan Allah yang khusus terhadap hamba-Nya dalam segala perbuatan dan tindakannya. Penjagaan Allah yang khusus ni dipanggil berkat. Berkat ini ditafsirkan oleh ulama an-numu waz-ziyadah, iaitu an-numu iaitu subur, waz-ziyadah iaitu bertambah-tambah berkali ganda. Maka orang yang mendapat keberkatan di dalam umurnya, rezekinya, keluarganya, ilmunya, di dalam urusan kerjanya, nampak sikit, tapi manfaatnya begitu lama dan sangat besar, serta manfaatnya itu bersambung sehingga ke hari akhirat. Kerana dengan keberkatan itu dia menjadi hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan ni Nabi sebut kepada golongan yang beriman. Tak dapat keberkatan ni kalau pekerjaan yang dilakukan itu tidak dimulakan dengan bismillah. Nabi peringatkan. Kerana Nabi kita ni maha pengasih, Raufur Rahim, maha pengasih dan belas kasihan kepada umat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lantas apa sahaja yang menguntungkan umat baginda dari yang sebesar-besar dan sehalus-halusnya akan dikhabarkan oleh baginda. Antara yang sebesar-besar perkara
iaitu manusia itu urusan hidupnya dijaga dengan inayah yang khusus oleh Allah melalui keberkatan yang diberi oleh Allah kepadanya. Maka Nabi ingat keberkatan itu tidak akan diperolehi sekiranya seseorang itu melakukan amalannya tanpa dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi orang yang selalu baca Bismillah dalam semua perbuatan dia, maka dia akan merasakan kebenaran perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pasal? Apa pasal baca bismillah ni begitu besar sekali manfaat dia? Kerana bila kita membaca bismillah, kita melakukan tanzil, iaitu menurunkan diri kita daripada pangkat-pangkat dan kedudukan-kedudukan di dunia ini yang kita raih dalam umur kita yang singkat, kepada sifat kita yang sebenar sebagai hamba kepada Allah. Mana kita mengaku kita jeneral nak pergi perang, bintang penuh di dada, tapi kita masuk peperangan dengan mengiktiraf, aku hanyalah hamba-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini memulakan pekerjaanku ini dengan menyebut nama-Mu ya Allah, sebagai memohon pertolongan daripada-Mu. Maka kita turunkan diri kita kepada hakikat kita yang sebenar sebagai hamba kepada Allah, bila haulin wala quwwah, tanpa sebarang keupayaan dan sebarang kekuatan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan dan kurniaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni Tuhan suka sungguh. Tuhan suka sangat bila hamba dia ni lekok kanan, lekok kiri, pergi depan, gostan belakang, semua dia lakukan dalam keadaan mu'tamidan 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Mu'tarifan bi rububiyatih, mengiktiraf akan ketuhanan Allah. Maka bila manusia tu macam tu keadaan dia, macam tu zon dia kepada Allah, macam tu sangka dia kepada Allah, bahawa dia tak ada sebarang kekuatan dan keupayaan, dia hanyalah hamba yang lemah, maka ana inda zanni abdi bi, aku adalah menurut sangkaan hambaku terhadapku. Maka Allah tawalla amrahu, Allah menjaga akan urusannya, dan Allah menguruskan pekerjaannya dengan apa yang disebut sebagai al-barakah, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, makna Bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai, kalau kita sebut di situ Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Jadi kalau kita lihat di situ, ba yang ada di situ, huruf ba, harful ba tu, kata para ulama tafsir, harful ba itu dipanggil ba lil isti'anah, ba yang mempunyai makna, iaitu yang membaca ba itu mempunyai maksud dari bacaan ba itu, iaitu memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil ba lil isti'anah. Itu yang pertama. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha pengasihani, asta'inu,
aku memohon pertolongan dalam pekerjaanku. Aku memohon bantuan dalam urusan yang ingin aku lakukan. Sebab apa mohon pertolongan? Kerana aku adalah hamba yang tidak mempunyai sebarang keupayaan dan sebarang kekuatan. Jadi bila baca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita nak makan, sebenarnya maksud dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, aku memohon pertolongan Allah dalam aku nak mengambil makanan ini. Aku memohon pertolongan Allah dalam aku nak tidur pada malam ini. Aku memohon pertolongan Allah dalam aku nak bergerak ke tempat kerja. Aku memohon pertolongan Allah dalam aku nak menulis. Aku memohon pertolongan Allah dalam aku nak memandu kenderaan. Aku memohon pertolongan Allah dalam aku nak menyelesaikan urusanku pada hari ini. Maka hamba yang sentiasa memulakan perkajaannya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan hamba yang sentiasa mengiktiraf akan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal tu Nabi ajar seseorang itu menjadi seorang yang dibaluti oleh rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sepanjang umurnya. Ada juga ulama menambah lagi pengertian ba itu, kata mereka bukan semata-mata dengan makna lil isti'anah, bahkan ia juga dengan makna lil musahabah, iaitu kita menyebut nama Allah itu dalam segala perbuatan kita itu. Mengapa? Iaitu lil musahabah, sebagai mengiringi setiap pekerjaan dan perbuatan ala wajhi tabarruk, dengan maksud dan tujuan mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar makna Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam setiap permulaan pekerjaan apabila kita menyebutnya. Itu dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya. Jadi Allah itu adalah nama bagi zat ketuhanan, Tuhan kita yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan. Allah ini adalah merupakan nama alamuz zat, nama bagi zat ketuhanan al-wajibul wujud, yang kewujudan Tuhan itu benda yang tak dapat ditolak oleh akal fikiran manusia. Makna Allah, Tuhan yang mencipta alam ini, namanya Allah, Al-Khaliq lil alam. Bismillah, ini nama Allah ni tak boleh buat main-main, mesti dimuliakan. Ketika berlaku peristiwa di mana penduduk Makkah memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun kurang lebih, dan mereka menulis pemboikotan itu di dalam suatu perjanjian di atas kulit kambing. Tulis ke atas kulit kambing perjanjian bahawa mesti orang ni diboikot oleh penduduk Mekah. Maka macam mana perjanjian dia? Bagian, ya. Kita panggil memutuskan hubungan sosio dan ekonomi dengan Nabi SAW, ditulis dan disangkutkan di dalam Kaabah, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan perjanjian itu dimakan oleh anai-anai, dan bila didapati ianya dah dimakan oleh anai-anai, maka ia jadi
terbatal. Anak-anak ini dia makan, ya, tapi dia tinggalkan nama Allah. Allah itu tidak digigit oleh anai-anai tersebut kerana memuliakan nama Allah. Itu dia. Jadi nama Allah ni nama yang khusus bagi Allah. Tak ada siapa yang boleh meletakkan namanya Allah. Maklum, sesiapa yang meletakkan namanya Allah, dia akan binasa. Dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana yang layak bagi nama ketuhanan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang hidupnya berfoya-foya, hidupnya dengan hiburan, lalai, ya. Jadi suatu hari disebut dalam kitab, dia balik daripada tempat dia berfoya-foya, ya, tempat dia berseronok, ya, minum arak. Dan kalau minum arak, yang lain-lain tu boleh fikir sendirilah. Kalau dah minum arak, ummul khabith, ummul khaba'ith, ibu segala perkara-perkara yang keji. Dia balik dalam keadaan dia mabuk, dia berjalan tu hayang-hayang ni. Tiba-tiba dia perasan ada suatu kertas di atas tanah. Dan dia tengok kertas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bangkali ni dia ni ada mengaji agama bangkali. Bangkali sebelum ni dia seorang yang dekat dengan masjid, seorang yang ada mendampingi orang-orang yang soleh atau dari keluarga yang baik. Maka bila dia tengok kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim ini, dia ambil. Dia perhatikan betul sungguh tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia bersihkan dengan tangan dia. Dia bersihkan kesan orang pijak, kesan air kotor dan sebagainya, ya. Orang pijak lalu, maka dia bersihkan dan kemudian dia letakkan utur, iaitu minyak wangi di atas kertas tersebut. Dia letak minyak wangi sebagai menghormati nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia cari tempat yang tinggi, sama ada di tembok atau di mana-mana, dia letak di tempat yang tinggi supaya tidak dipijak lagi oleh sesiapa yang lalu di situ. Habis begitu dia pun meneruskan perjalanan balik. Malam itu ketika dia tidur, dia mendengar satu suara di dalam tidurnya yang mengatakan, "Hei fulan, engkau telah mewangikan namaku, maka aku akan mewangi dan mengharumkan namamu." Maka bila dia terjaga, waktu dia terjaga tu Tuhan cabut daripada hatinya keinginan untuk berbuat maksiat. Tuhan cabut, buang. Jadi tak ada benda tu dalam perasaan dia, dan sebaliknya keinginan dia untuk bertaubat, keinginan dia untuk menjadi orang yang soleh dan kembali menunaikan kewajipannya kepada Allah, taqarrub ilallah, begitu kuat sekali di dalam hatinya, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang menuntut ilmu dan menjadi orang yang soleh, dan namanya disebut di dalam kitab-kitab di kalangan orang-orang yang soleh, min awliyaillah, daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncanya iaitu dia memuliakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang dipijak oleh orang, tertulis di atas kertas. Ini dia. Jadi kisah-kisah ini ulama sengaja catat dalam kitab supaya kita tahu
bahawa memuliakan kalimah Allah itu bukan macam kita memuliakan mana-mana perkataan ataupun buku dan tulisan. Memuliakan kalimah Allah itu adalah suatu ibadah, suatu ketaatan, suatu perkara yang mendedahkan orang itu kepada keampunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau orang yang baca bismillah dalam semua urusan kehidupannya. Baik. Jadi kalau orang tanya, Ustaz macam mana masalah anak ni, anak kerja tak seronok, anak berasa macam hidup anak ni sempit, tak tenang, ya? Anak rasa rezeki anak pun tak banyak, anak rasa keluarga anak tak damai. Dah, amalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap urusan dan pekerjaan kita. Nah, nanti tengoklah, kerana Nabi itu tak berdusta dan Nabi sekali-kali tidak mengkhabarkan perkara yang bohong, tak ada. Yang Nabi cakap itu pasti akan berlaku. Dan kalau Nabi kata berkat, pasti kita akan menyaksikan keberkatan tersebut menjadi kenyataan. Bila dah ada keberkatan, maka keadaan itu sudah pasti akan berubah daripada buruk kepada yang baik. Lantas memuliakan nama Allah itu sangat besar faedah dan manfaatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini kata ulama, dua sifat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia panggil sifatani musyabbihatani binaan ataupun bunya lil mubalaghah. Makna sifat musyabbahah, sifat yang tak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bercerai tanggal daripada Allah, iaitu sifat yang sentiasa wujud pada Allah, iaitu Allah itu bersifat rahmat, dan rahmat Allah itu disebut dalam dua-dua lafaz ini, nama Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan maksud iaitu bersungguh-sungguh maha dan melampau betul akan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Lantas Ar-Rahman, kata para ulama, iaitu yang maha pemurah. Yang maha pemurah, kata para ulama, Rahmanud dunya, Tuhan yang sangat pemurah di dunia. Orang semayang pun dia bagi, orang tak semayang pun dia bagi rezeki. Orang yang beriman pun dia bagi, orang yang kafir pun dia bagi rezeki. Semuanya dilayan oleh Allah Ta'ala dengan adil, walaupun dia tak semayang. Ini rahmat Allah. Allah juga bersifat murka. Jadi bila orang tak semayang, orang yang mensyirikkan Allah, ya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melayan dia dengan layanan yang dipanggil sebagai rahmat Allah, kepemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Nah, disebut dalam Quran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ni adalah Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Kekasih Allah. Khalil kalau kita terjemah teman rapat. Ini kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam menyebut, ya, di dalam Al-Quran disebut perkataan Nabi Ibrahim AS, doa dia kepada penduduk negeri Mekah. Macam mana doa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama
qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati. Apa dia? Man amana warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat tu dia hanya sebut untuk orang-orang yang beriman saja. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Bagikanlah berbagai rezeki daripada buah-buahan, biji-bijiran kepada penduduk negeri ini dari kalangan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi Nabi Ibrahim sebut macam tu. Lalu Allah Ta'ala sambung, qala wa man kafar, maka firman Allah, dan orang-orang yang kafir juga, tidak terkecuali. Makna diberi oleh Allah akan rezeki dan nikmat. Ini rahmaniyatullah, sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata ulama, rahmanud dunya, Allah Taala ni pemurah di dunia. Orang kafir pun Allah layan dengan layanan yang sama rata dari sudut rezeki kepada di dunia ini sebagaimana orang-orang yang beriman. Itu dia. Ini di dunia, rahmanud dunya. Akan tetapi dalam makna ar-rahim, iaitu yang maha pengasih, ini menunjukkan kepada sifat pengasih Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat. Ini dipanggil rahimul akhirah. Jadi orang yang mukmin dilayan secara khusus oleh Allah di hari akhirat. Di hari akhirat, orang yang mukmin itu diampunkan oleh Allah walaupun dengan amal yang sedikit. Dan ini tak diberi kepada orang-orang yang kafir. Hanya orang yang mukmin sahaja. Sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan orang-orang yang mukmin walaupun amalannya itu sikit sahaja, tetapi dia diampunkan Allah di hari akhirat. Jadi ada disebut di dalam suatu riwayat yang disusun oleh guru kami Al-Syekh Al-Allamah Al-Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala wa ardah, di mana beliau menyebut dalam buku dia yang bertajuk dalam bahasa Melayu, maksud dia jangan kamu memperkecilkan dengan suatu amalan itu. Jangan. Kecil macam mana pun jangan kita memperlekehkannya. Jangan kita mengabaikannya. Kerana ada manfaatnya di hari akhirat. Apa dia? Tentang seorang yang ketika diadili di hari akhirat, ditanya kepada dia, adakah engkau beramal dengan suatu amalan kebaikan? Dia jawab, tak ada. Tak ada. Kemudian ditanya lagi, adakah engkau menuntut ilmu? Adakah engkau masuk di dalam majlis bersama para ulama? Maksud datang mengaji? Tak ada, jawab dia. Kemudian ditanya lagi, adakah engkau mempunyai nama di kalangan keluarga engkau sebagaimana namanya para ulama-ulama kekasih Allah? Tidak ada, kata dia. Kemudian, adakah engkau mencintai para ulama? Dia jawab, tidak ada. Tuan-tuan, di hari akhirat itu, manusia ni masing-masing nak menyelamatkan diri dia. Kalau boleh berbohong, dia akan berbohong. Masalahnya di hari akhirat tak boleh berbohong. Maka dia cakap yang sebenar, tidak ada.
Jadi soalan yang akhir, adakah engkau mencintai para ulama? Tak ada, kata dia. Jadi dia ketika hidup di dunia ni, dia musuh dengan para ulama. Dia tak cinta kepada para ulama. Maka dia dibawa menuju ke neraka, dan dalam perjalanan itu Allah memerintah kepada malaikat supaya berhenti. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada malaikat, tajawaz anhu, lepaskan dia, makna jangan dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat arahan kepada malaikat, kenapa ya Allah? Malaikat tanya kenapa? Maka dijawab, kerana orang ini mencintai seseorang yang menyintai akan alim ulama kekasih Allah. Jadi dia tak cinta kepada ulama, tetapi dia cinta kepada seorang yang menyintai ulama. Maknanya walaupun dia tahu orang itu menyintai ulama, dia tidak memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Maka dengan sebab itu dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Ini yang dipanggil rahimiyatullah, sifat pengasih Allah yang luar biasa, yang menyelamatkan hamba-hambanya daripada kalangan golongan yang beriman daripada diazab di dalam neraka di hari akhirat. Ini khusus bagi orang yang beriman saja. Itu wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat walaupun satu zarah kebaikan, dia pasti akan melihat ganjarannya oleh Allah. Cuma Tuhan sebut dalam ayat tu, dia pasti akan melihat ganjarannya oleh Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana ganjarannya? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih kepada golongan yang beriman. Ganjarannya kepada golongan yang beriman itu boleh sahaja amal yang sebesar zarah itu menjadi punca dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah peringat, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan Nabi peringat dalam hadis, Nabi kata, jangan, maksud dia jangan memperlekehkan dengan suatu amalan, jangan, walaupun sekadar kamu senyum kepada saudara kamu. Kita senyum saja kepada dia, amalan yang kita tengok tak ada efek yang kita rasa penting dan besar, tak mengeluarkan belanja, mudah saja kita senyum, tapi jangan memperlekehkan amalan itu. Mengapa? Kerana boleh jadi itulah amalan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah di hari akhirat nanti. Lantas kita lihat di dalam huraian para ulama mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini, sudah cukup jelas kepada kita tentang apa yang dipanggil sebagai dusturul hayah, iaitu panduan kehidupan kita di dunia yang bersifat sementara ini. Dah jelas kita kena hidup sebagai hamba yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara dan urusan, dan kita kenalah sentiasa diri kita dengan segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji tertentu bagi Tuhan sekalian alam. Alif lam ni sama dengan ba tadi. Kalau dalam bahasa Arab, di Universiti Azhar tu, antara tesis PhD yang dibuat di sana alif lam saja. Dia bahas alif lam tu sampai dapat PhD. Sebab bahasa Arab ni dia panggil huruful ma'ani, huruf-huruf yang mempunyai makna.
huruf yang mempunyai makna. Antara huruf yang mempunyai makna yang kita sebut ba tadi. Antara huruf yang mempunyai makna ialah alif lam. Alif lam yang dikendaki di sini maknanya lil istighraq, iaitu alif lam yang istighraq, yang merangkumkan, menenggelamkan, merangkumkan semua bentuk puji-pujian. Itu hakikatnya lillah. Nah, kita tengok berapa ramai orang puji atas muka dunia ni. Berapa ramai orang kena puji atas muka dunia ni. Siapa-siapa yang kena puji atas muka dunia ni. Semua pujian yang kita dengar atas muka dunia ni, kita himpunkan semua pujian itu dalam semua bentuk. Fahaqqan au haqiqatuhu, hakikatnya pujian itu kalau orang itu mempunyai ilmu ialah pujian lillah kepada Allah. Cuma manusia mengiktiraf atau tidak bahawa yang layak menerima semua pujian itu ialah Allah. Manusia mengiktiraf atau tidak, maka Tuhan hantar Nabi suruh ajar kepada manusia supaya mereka kena tahu hakikatnya segala pujian itu yang layak menerimanya ialah Allah. Maka disebut dalam Al-Quran, Alhamdulillah, segala puji-pujian di alam ini sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama huraikan kepada kita secara yang lebih terperinci. Maka ulama bahagikan puji-pujian yang ada atas muka dunia ni bagi 4, kata ulama. Dia tak keluar daripada 4 puji-pujian atas muka dunia ni. Jadi yang kita duk puji-puji ni, dia terbagi 4 saja. 1, pujian Allah bagi Allah sendiri, iaitu pujian Allah, zat yang qadim, memuji akan zatnya, memuji akan perbuatannya, memuji akan sifat-sifatnya. Allah memuji akan dirinya di dalam Al-Quran. Jadi Allah sebut dalam Quran, Alhamdulillah, itu yang sebut Allah. Allah memuji zatnya, memuji dirinya. Ini ya, begitu banyak sekali pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran untuk Allah. Allah sendiri memuji dirinya. Ini satu. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya. Pujian yang qadim bagi yang hadis kepada makhluknya yang baru. Maka pujian Allah kepada makhluknya yang baru seperti Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang amat mulia, yang amat agung sekali. Makna banding dengan semua akhlak manusia itu, akhlak Nabi itulah yang tertinggi. Kemudiannya bahagian yang seterusnya ni pujian dalam bentuk yang kedua. Berapa banyak ya, pujian Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Baca Al-Quran, hampir setiap surah tu kita boleh jumpa berbelas-belas pujian kepada Nabi SAW. Setiap surah dalam Quran berbelas-belas pujian kepada Nabi, kerana Allah menyintai akan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang hadis kepada yang qadim. Inilah yang puji yang datang daripada kita, as-sana, sanjungan kita kepada Allah. Kita berkata, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, untukmu segala puji-pujian. Kita sebut hamdan lillah, puji-pujian ialah bagi Allah. Kita sebut Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Kita sebut alhamdulillah, kita sebut walillahil hamd, kita sebut. Itu semua kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian makhluk,
pujian yang baharu kepada yang qadim, iaitu Allah. Ni dah 3 bentuk pujian ni, dah berapa banyak dah ni yang berlegar di atas muka dunia ini dari zaman Adam alaihissalam kepada zaman ini dan sampai bila-bila, iaitu pujian Allah kepada zatnya, kepada perbuatannya, kepada sifatnya, pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, dan yang terakhir pujian sesama hambanya, pujian sesama kita makhluk. Ada kita puji yang berhormat, yang mulia, sahabat kita yang pemurah, yang baik hati. Puji-pujian kita sesama kita itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana segala sifat-sifat yang menimbulkan pujian itu sebenarnya ialah sifat yang dicipta dan dipermudahkan Allah untuk saudara kita itu, sehingga dia mudah bersedekah, mudah membantu, mudah membimbing kita. Maka dengan permudahan dari Allah itu kita memuji dia. Hakikatnya bila kita memuji dia, sebenarnya kita memuji pencipta kebaikan itu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Macamlah ya, kita pergi ke tengok kereta orang cantik kan. Cantik kereta entah ni, berkilat ni. Tuang kereta tu senyum-senyum tu dia. Sebab apa? Bila orang puji kereta dia, berasa puji dia. Kan dia pemilik kereta tersebut. Itu dia. Bila kita puji satu buku, penulisnya tersenyum kerana dia penulis buku tersebut. Bila kita puji akan sesama makhluk, hakikatnya pujian itu kembali kepada memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ya, kita iktiraf atau tidak, tahu dan faham atau tidak, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mau kita tahu, mau kita mengiktiraf hakikat tersebut, bahawa semua bentuk pujian itu ialah kembali kepada memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia faham yang ni aja, tak ada orang yang takabur, tak ada orang yang lalai daripada perintah Allah, tak ada orang yang engkar akan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala akramin nabiyyin wa sayyidil muttaqin. Setelah kita menyebut basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, dan setelah kita menyebut hamdalah, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Comel cara Islam ajar tu, cantik tu. Kemudiannya ialah kita sempurnakan dengan menyebut selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Wassalatu wassalamu ala akramin nabiyyin. Baik. Wassalatu ni selawat, ya. Selawat ni kalau dalam negeri kita Melaka ni satu benda yang maklum dah. Sejak ratusan tahun dah. Negeri Melaka ni orang panggil negeri selawat, negeri marhaban. Marhaban tu selawat lah. Kerana isi daripada marhaban itu ialah berselawat kepada Nabi SAW. Setiap kali cerita tentang Nabi, selawat. Setiap kali cerita sifat Nabi, selawat. Isinya sebenarnya selawat. Ajak umat berselawat pada Nabi SAW. Baik. Selawat-selawat ni adalah merupakan amalan yang satu-satunya dibuat oleh Allah.
daripada semua amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat ni aja yang Tuhan sendiri buat. Situ tuan-tuan dah boleh bayanglah nilai selawat. Tuhan sebut dalam Quran yang dibaca oleh khatib setiap kali Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhati molek Tuhan sebut tu, innallaha, sesungguhnya Allah. Makna kamu jangan ragu sekali-kali, jangan ragu sekali-kali hakikat bahawa Tuhan ni dia berselawat pada Nabi SAW. Tuhan ni dia berselawat pada Nabi SAW. Terus Allah Ta'ala sebut dengan harfu taukid, huruf yang memberi penekanan dan penegasan. Ya, betul, sungguh. Innallah, bahawa Allah itu yusalluna 'alan nabi. Allah itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Jadi Allah menyebut di dalam ayat itu bahawa selawat ni Allah berselawat. Kemudian malaikat, innallaha wa malaikatahu, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan daripada semua amalan-amalan yang ada atas di dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, satu ni saja yang Tuhan buat. Ni saja. Kenapa? Kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana amalan ni mengandungi makna, iaitu mendoakan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan dan pengangkatan darjat yang setinggi-tingginya. Dan Allah berkehendak begitu, maka Allah sendiri memuliakan baginda dan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan, kita baca amin tu, kita baca, imam baca amin, amin. Siapa yang baca amin serentak dengan bacaan imam dan malaikat, serentak dengan bacaan imam dan malaikat, ada riwayat hadis yang mengatakan diampunkan dosa-dosanya. Sebab tu nak baca amin tu jangan lebih dulu daripada imam, jangan lewat daripada imam. Imam A, kita pun A. Imam min, kita pun min. Kerana ada fadilatnya, diampunkan dosanya apabila dia membaca serentak dengan bacaan imam dan malaikat. Tu serentak dengan bacaan imam dan malaikat diampunkan oleh Allah. Dah kalau dia selawat, sedangkan Allah terus menerus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ingat agak-agak jadi apa enggak orang yang berselawat ni? Tuan-tuan tengoklah, bacalah kitab. Apa dia kemuliaan yang Allah telah angkat kepada hamba-hambanya yang berselawat. Dahsyat kemuliaannya. Sehingga ulama karang kitab yang besar-besar menerangkan kelebihan dan keutamaan selawat. Nabi sebut, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashran atau kama qala, siapa yang selawat kepada aku dengan satu selawat, Allah selawat atasnya dengan selawat yang satu tu ashran, 10 kali selawat. Tuan-tuan bayangkan, kita selawat sekali, Allah selawat 10 kali. Apa makna selawat Allah Ta'ala kepada kita? Beza dengan selawat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Selawat Allah Ta'ala kepada kita apa dia? Iaitu rahmah. Allah menurunkan rahmat kepada kita. Rahmat ni apa tuan-tuan? Iradatullahul khaira lil ibad. Allah berkehendak kebaikan kepada hambanya. Makna Allah turun, aku nak satu kebaikan untuk dia. Kita selawat, aku nak 10 kebaikan untuk dia. Bila Tuhan nak, memang jadilah. Kita selawat 10, aku nak 100 kebaikan untuk dia. Kita selawat 100, aku nak 1000 kebaikan untuk dia.
Kita selawat 1000, aku nak 10,000 kebaikan untuk dia. Tuan-tuan bayangkan manusia yang dia ni Tuhan nak pada dia tiap-tiap hari 100 kebaikan, tiap-tiap hari 1000 kebaikan, tiap-tiap hari 10,000 kebaikan. Tuan-tuan agak manusia tu jadi macam mana agak-agak? Nabi sendiri beritahu, sampai satu peringkat, apa yang melintas dalam perut dia terus ditunaikan oleh Allah. Dia melintas saja, berasa nak tu, berasa nak ni, Allah tunaikan permintaannya kerana selawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fadilat selawat. Oleh sebab itu, apa makna selawat? Jadi makna selawat kata para ulama, ya, makna selawat ni kata para ulama iaitu ziyadatul in'am al-maqrun bit-ta'zim wat-tabjil. Insya-Allah pukul 9 kita berhenti insya-Allah, ya. Ziyadatul in'am ni makna selawat. Kita minta supaya Allah menambahkan kurniaan, pemberian yang diiringi dengan pengagungan dan pemuliaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna selawat. Yang kita kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita selawat. Makna dia, ya Allah ya Tuhan kami, engkau kurniakan, engkau tambahkan lagi pemberian yang yang diiringi dengan pengagungan dan pemuliaan buat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu makna dia. Jadi kita minta, ya Allah muliakan Nabi kami, ya Allah muliakan Nabi kami. Jadi orang yang minta Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa balasan dia? Dalam agama kita, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu beramal seperti itu kamu dibalas. Balasan yang baik dengan yang baik. Bila kita minta Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, balasannya Allah memuliakan hamba-Nya yang berselawat. Oleh sebab itulah ulama-ulama sebut berselawat ni dia panggil amalan yang dipanggil iksirun. Iksir ni apa dia? Iaitu sejenis kimia yang menukarkan pasir jadi emas, tanah jadi emas, batu jadi emas. Ilmu ni dahulu kala ada, zaman kegemilangan Islam. Hebatnya sains zaman Islam tu, sampai tokoh-tokoh Islam di zaman tu menemui kaedah menukar tanah, batu, pasir menjadi emas yang tulen. Tapi ilmu tu tak ada sekarang ni, tak carilah, ditarik dah oleh Allah Ta'ala. Manusia jadi tak betul kepala dia. Apabila dia boleh buat begitu, dia jadi tak betul. Jadi Allah Ta'ala tarik ilmu tersebut, dan ni dia panggil iksir, sejenis kimia yang boleh menukar sesuatu menjadi emas. Selawat ni kata ulama ialah umpama iksir kalau dibandingkan dengan semua amalan-amalan yang lain. Apa makna dia? Orang yang tidak ada pangkat dan kedudukan duniawi, tapi kalau dia beramal dengan selawat, dia akan dimuliakan dengan setinggi-tinggi pangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan angkat dia. Manusia akan muliakan dia. Raja-raja akan muliakan dia. Kekasih-kekasih Allah akan mengkucuk tangannya, akan memuliakan dia apabila dia menjadi manusia yang dibasahi lidahnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dia kata menukar manusia yang biasa menjadi sangat tinggi pangkatnya di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan tu dapat dengan bacaan selawat. Sebab tu dipanggil iksir. Sebab tu ulama-ulama dan para solihin memang tak lepas berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mengetahui ya bagaimana ganjaran yang luar biasa bagi orang yang berselawat. Senang cerita, orang berselawat ni yang hidup dia berselawat kepada Nabi SAW, orang ni tidak akan diazab oleh Allah di dalam kubur, orang ni tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, orang tu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya baca sikit malam ni ya daripada
Takut tuan-tuan ni kata ustaz ni pandai-pandai sebut lebih-lebih sangat tentang selawat ni. Saya sebut kitab Al-Qawl Al-Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi' sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang indah, yang hebat ya dalam menerangkan tentang selawat terhadap Nabi kekasih yang memberi syafaat. Baik. Saya sebut di sini kitab besar ni, ulama ni sebut dalam kitab ni fadilat orang yang berselawat ni, masya-Allah tabarakallah disebut banyak sungguh. Saya nak bacakan sikit saja dulu ya. Baik. Baik. Satu, salatullah azza wa jalla ashran, sekali selawat pada Allah azza wa jalla kepada salatullah, Allah berselawat untuknya 10 kali, ala man shalla marratan wahidatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam, pada orang yang berselawat pada nabi sekali, Allah selawat pada 10 kali. Kemudian lagi fadilat dia, tuan-tuan, kalau Allah selawat sekali pun dah cukup, ini 10 kali. Sekali pun Tuhan kalau dah selawat pada kita pun dah cukup, ini kan 10 kali. Kemudian salatullah wa malaikatuhu 70 salatan ala man shalla marratan wahidah. Kemudian yang ada riwayat Allah berselawat dan malaikat berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi walaupun sekali, Allah balas dengan 70 kali selawat. 70 salatan. Tadi 10, ada riwayat sebut 70 kali. Kemudian disebut lagi ya, istighfarus salatu alaihi liqailiha, bila kita berselawat, selawat tu nanti beristighfar, menjadi sebab diampunkan oleh Allah yang berselawat tersebut. Kemudian disebut lagi ya, yaqtalu lahu minal ajri bil mikyal al awfa, diberikan kepada dia timbangan daripada bacaan selawatnya itu dengan timbangan yang secukup-cukupnya. Al awfa maknanya dia tak ada komen, tengok timbangan Allah Taala tu, balasan yang Allah bagi daripada nilai selawat dia tak ada komen, dia puas hati sungguh. Disebut hiya sababun lin najati biha minal ahwal wa mubasysyiratun fi dzalika, dan ia adalah sebab dia terselamat daripada penderitaan di hari kiamat. Itu dia. Kemudian hiya sababun, selawat ni menjadi sebab syahadatul rasul, persaksian Nabi SAW, wa syafaatuhu, dan pemberian syafaat oleh Nabi SAW liman yusalli alaihi, untuk orang yang berselawat pada dia. Ini semua dengan dalil-dalil daripada nas-nas Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang disebut hiya sababun liridaillahi azza wa jalla ala sahibiha, selawat ni sebab yang menjadikan orang yang berselawat itu diredai oleh Allah. Allah reda dengan dia. Dah kalau Tuhan reda dengan seorang hamba, memang dia tak akan diazab dalam kubur. Tak ada, mustahil dia tak akan diazab. Dan dia tidak akan diazab di hari akhirat. Dia tak akan dimasuk di dalam neraka. Sebab tu ulama-ulama berketuntang selawat. Bawa tasbih tu selawat. Mereka cuba sedaya upaya dalam hidup mereka ini memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini banyak sekali tuan-tuan fadilatnya disebut di sini, sehingga sebanyak 52 fadilat dan kelebihan selawat, dan disebut di sini wa man shalla 'alan nabi, siapa yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumin, sehari 50 marratan, 50 kali aja dia selawat. Sehari 50 kali. Istiqamah sampai dia wafat. Safahahu yaumal qiyamah. Oh, tu dia. Nabi akan bersalam dengan dia pada hari kiamat. Oh, tu dia. Dia akan disalami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, safahahu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi ini semua fadilat-fadilat selawat yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab yang masyhur seperti kitab yang kita ada di tangan kita ini. Sebab itu, ya, selawat ini sangat besar fadilatnya dan jangan kita abaikan, ya.
daripada hari-hari kita itu kosong daripada selawat. Kena perbanyakkan selawat dan ambil lafaz selawat yang paling ringkas, yang paling mudah, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Ni paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Kita nak tambah lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Kita nak tambah lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Kita nak tambah lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tu dia. Kita nak tambah lagi, kita tambah lagi besar pahalanya. Ya. Baik. Wassalatu wassalamu, ya, itu makna salat, selawat. Wassalam, adapun makna salam disebut dalam kitab di sini dengan makna iaitu memuliakan juga dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna salam ni dalam kitab tak kurang daripada 7 makna. Makna yang dikendaki di sini seperti yang disebut di dalam kitab, ya, makna yang dikendaki di sini ialah makna, ya, yaitu at-ta'zim wa tabjil wa huwa al-murad huna, iaitu mengagungkan dan memuliakan Nabi SAW. Jadi dengan itu samalah sekali, as-salatu juga bermakna minta doa supaya Nabi diagungkan dan dimuliakan, dan as-salam dengan makna Nabi itu kita muliakan dan kita agungkan dengan lafaz salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tadi minta daripada Allah, yang ni kita sendiri sebut, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala akramin nabiyyin, selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi, wa sayyidil muttaqin, dan penghulu bagi setiap orang yang bertakwa, ya. Jadi Nabi ni ikutan kita, ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa. Rasulullah, yaitu Rasulullah, utusan Allah, wa ala alihi, begitu juga selawat dan salam kepada kaum keluarga baginda, at-tahirin, yang bersih daripada syirik, yang bersih dari hal-hal yang merosakkan akidah, yang bersih daripada sifat-sifat yang keji, wa ashabihi al-muhsinin, dan sahabat-sahabat baginda yang mulia, iaitu yang elok ugamanya. Hasuna islamuhum, ugama sahabat-sahabat itulah yang terbaik, iaitu cara berugama sahabat-sahabat itulah cara berugama yang sebenar-benarnya. Sebab tu ajaran Islam ni semua dia mesti ambil daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ulama-ulama baik dalam tauhid, baik dalam fiqh, baik dalam tasawuf, semuanya adalah berpandukan kepada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhsinin, amma ba'du. Adapun selepas daripada basmalah, selepas daripada hamdalah, selepas daripada selawat dan salam, maka, ya, pengarang ingin menjelaskan pula khutbah kitab, iaitu sedikit mukaddimah dalam menerangkan maksud dan isi kitab secara ringkas. Itu dia sebut dalam kitab, dipanggil khutbatul kitab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dah belajar pada malam ni kita amalkan, kita hayati, ya, agar memberi manfaat yang besar kepada kita di dunia, lebih-lebih lagi di hari akhirat insya-Allah taala. Ya. Jadi Ustaz tengok masing-masing pun dah ada kitab, alhamdulillah, ya. Fadil Tuan Haji Bakri dah siapkan kitab-kitab itu. Jadi kitab ni tuan-tuan
kita letak di tempat yang tinggi, ya, kerana ada ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita letak di tempat yang tinggi, jangan sekali-kali kita letak kita itu di tempat yang rendah, ya. Apatah lagi sama tinggi dengan kaki kita, ya. Kerana memuliakan kitab itu dituntut sebagai memuliakan ilmu, ya, sebagai memuliakan ilmu. Jadi apabila kita memuliakan ilmu, memuliakan kitab, memuliakan ulama, maka jadi suatu asbab yang memudahkan untuk kita memahami, ya, akan ajaran agama kita dengan sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu yang dapat Ustaz sampaikan pada malam ini, dan insya-Allah panjang umur kita sambung lagi pada 2 minggu yang akan datang, hari Rabu, ya, hari Rabu minggu yang ketiga, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Yeah.